di Perlis ni Seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, para alim ulama, tuan-tuan guru, para masyayikh, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang ramai pada hari ini. Meriah sungguh masjid kawasan ni ramai anak-anak kita. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Saya secara peribadi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis, masjid-masjid sekitar negeri Perlis yang sudi menerima kehadiran saya untuk sama-sama menyemarakkan program-program di masjid sekitar Karyah di negeri Perlis Darussunnah ini. Mudah-mudahan ianya dikira kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi timbangan di mizan hasanatihi. Alhamdulillah, malam ini adalah kiranya malam yang keempat saya berada pada bulan ini. Masjid ni kira masjid yang ke dalam berapa masjid 7 kot macam tu yang saya diberikan kesempatan. Dan kali ini road tour saya banyak berkisar tentang Al-Quran, cerita banyak pasal Quran. Daripada malam pertama hari itu saya ceramah tentang tajuk kelebihan penghafaz Al-Quran antara hadis yang sahih dan juga rekaan, diikuti dengan tajuk tadabbur Al-Quran, kemudian ayat-ayat yang berkisar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim, kemudian ayat-ayat yang berkisar tentang pemuda-pemuda, kemudiannya ayat-ayat yang berkisar tentang yang mengisahkan tentang nasihat Al-Quran terhadap ayah, ibu dan ayah. Dan malam ini saya berbicara satu tajuk yang dilihat ringan, tapi pada sebahagian orang menganggap ringan, pada sebahagian menganggap beratlah tajuk ni, iaitu tajuk tajwid. Tajwid Al-Quran. Kalau boleh tajwid ni, hati tenang. Tajuk dia pun macam tu Boleh tajwid Al-Quran, hati tenang. Baik, saya nak mulakan dulu petikan ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang kepentingan kita membaca Al-Quran secara bertajwid. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila." Ila akhir ayat, ila akhir surah. Ayat ni perintah pada kita, warattilil Qur'ana tartila. Bila kita baca Quran, maka hendaklah kita membacanya secara tartil. Secara apa ibu ayah? Tartil. Quran dia tak sebut perkataan tajwid tu, disebut perkataan tartil. Tartil ni merangkumi bacaan tajwid, memberikan hak pada makharijul huruf, tempat keluar huruf, memberikan hak sifat huruf. Ini semua terangkum dalam maksud, dalam arti kata tartil, dan bacaan dia ala mukthin, tenang je dia baca. Ini tartil. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang paling dituntut malah dipuji bacaan. Sama ada kita ni baca sebagai qari ke, muqri ke, sebagai imam ke,
sebagai makmum ke, bacaan yang terbaik disebutkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra warattil wartaqi, iqra wartaqi warattil kama turattilul Quran fid dunya fa inna manzilataka akhirah suratil lati taqra'uha, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat nanti, bila kita dibangkitkan semula di sisi Allah, malah disebutkan ahli syurga. Ahli syurga ni yang masuk sebagai sahibul Quran. Orang yang sahibul Quran ni apa dia? Orang yang baca Quran, orang yang rajin bertadarus, mereka yang tak tinggal Quran, malah penghafaz Al-Quran. Mereka ni digelar sahibul Quran. Dikatakan kepada mereka, bila dibangkit nanti, diberikan kesempatan masuk ke syurga Allah, iqra, bacalah Quran, wartaqi, pilihlah nak masuk syurga mana. Nak masuk syurga mana tu boleh pilih. Ini sahibul Quran, orang yang berdampingan dengan Quran, diberikan kelebihan, boleh pilih nak masuk syurga mana. Warattil, dan bacalah Quran secara tartil. Nampak? Orang dah masuk syurga pun kena baca Quran secara tartil. Seperti mana kamu baca Quran masa hidup kamu di dunia tu, kamu baca Quran secara tartil. Sesungguhnya manzilah kamu, manzilah ni maksudnya maqam kamu, tempat kamu, rumah kamu adalah berdasarkan apa yang kamu baca akhir surah. Semasa hidup tu kita baca Quran, ayat mana, itu manzilah kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, dua-dua ayat Al-Quran dan hadis ini menceritakan tentang kelebihan baca Quran secara tartil. Jadi sekarang ni, malam ni saya tak nak ceramah sangat. Saya nak buat praktik. Kita praktik, nak fahamkan apa bentuk bacaan secara tartil. Boleh tak? Saya tak mau ceramah lah. Dah jenuh ceramah 3 hari 4 hari ni. Kita buat praktikal. Boleh lah. Pasal nak raikan ramai ni, anak-anak apa ramai datang ni. Masjid ni pun penuh, tengok masjid ni. Duk kira-kira ni dalam 400 orang dia ni. Ramai sungguh. Saya pun berkenalan dengan macam-macam bahur tadi ni. Bahur gelam apa semua ni. Nak kenal, nak sampai sini tadi. Baru sampai bahur mentalun ni. Sebelum tu bahur empiang apa. Kan, macam-macam bahur lah. Jadi tuan-tuan, nak sampai sini kan. Alhamdulillah, kita try tengok apakah yang maksud, yang dikatakan maksud tartil. Ini bacaan yang paling bagus. Bentuk-bentuk bacaan ni pada dasarnya qurra meletakkan ada 4 jenis bacaan. 4 jenis bacaan. Satu dipanggil bacaan tahqiq. Apa dia? Tahqiq. Tahqiq ni dia slow. Slow, tujuan dia tu nak bagi kita jelas. Kalau kata tajwid tu maksud dia i'ta' kullu haqqin haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal hurufi, kan? Dia nak bagi hak tu sebiji-sebiji tu. Nak berikan hak. Hak apa? Makharijul huruf, makhraj huruf, tempat keluar huruf. Dan juga hak sifat huruf. Jadi dia bacaan tahqiq ni bacaan yang paling bagus bagi orang yang baru nak belajar. Dia nak reti sebutan-sebutan tu. Kita nak try apa malam ni? Kita try Fatihah no? Try Fatihah. Contoh bacaan tahqiq pada suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikut sama-sama saya. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu, dua. Amin. Itu dia satu. Itu bacaan tahqiq. Bacaan apa? Tahqiq. Orang yang nak belajar, dia nak dengar satu-satu huruf tu, sebutan dia macam mana, dia baca macam tu lah. Dan bacaan macam ni tak boleh buat dalam sembahyang. Imam kita sekarang dia bantai tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Jenuh kita makmum. Tambah solat tarawih. Itu tak ada lagi dia nak baca surah dalam ni. Lepas surah biasalah, lepas Fatihah baca surah. Dia bantai pula Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Makmum kat belakang kata, ya Allah, lambat sungguh imam. Dia tak sesuai. Tahqiq ni dibaca dalam salat. Dia sesuai waktu nak belajar tajwid. Dia sesuai. Sebab itu kita dengar macam Syekh Abdul Basit umpamanya. Bila dia nak mengajar, dia mengajar dengan cara bacaan tahqiq ni tadi. Satu. Yang kedua, dia laju sikit daripada tahqiq itu adalah bacaan tartil yang dituntut bacaan ni. Yang disebut dalam Quran tadi. Macam mana gaya kelajuan bacaan tartil. Mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu bacaan apa? Tartil. Boleh tak nak buat solat? Boleh, tak ada masalah. Malah dituntut bacaan yang macam tu. Cuma selalunya kita tak baca secara tartil. Selalunya. Apatah lagi kalau solat tu memerlukan bacaan yang panjang, macam solat tarawih. Dia laju sikit daripada itu. Dipanggil at-tadwir. Laju sikit daripada tadi. Apa dia? At-tadwir. Tadi tartil, yang ni
at-tadwir. Selalunya dibaca oleh mereka yang baca dalam bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bacaan apa? Tadwir, dia laju daripada tartil yang selalu kita duduk bawa masuk dalam salat. Bagi penghafaz Al-Quran, mereka dia nak baca banyak. Dia tak boleh baca mood yang macam tu. Mood macam tu dia pun still lambat. Dia nak boleh baca banyak tu. Satu hari satu juzuk, dua juzuk nak ngulang Quran. Mereka akan baca secara hadar. Apa dia? Hadar. Al-hadru. Hadar ni laju. Kita ambil Fatihah lah. Contoh bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dia baca surah kan, dia boleh bawa pi laju lah. Terutamanya solat tarawih. Di Mekah tuan-tuan, solat tarawih ni satu hari satu juzuk. Sini berapa juzuk? Ini kalau satu juzuk pakat tak mai dah lah. Satu malam cukup lah. Lepas tu panjang masjid tu, kan? Masjid Nurul Salam satu malam satu juzuk pakat tak mai tu kan. Saya di Perak tu, saya dah asal Perak. Ada satu masjid yang maintain daripada saya kecil sampai saya lah ni. Satu malam satu juzuk. Satu masjid di Manjoy, di Ipoh Manjoy tu, satu masjid, satu malam satu juzuk. Malam pertama tu penuh masjid. Mari malam kedua penuh juga, penuh sampai ke depan, bukan penuh sampai ke belakang. Dia penuh ke depan. Tambah lepas habis 8 rakaat orang pakai cabut lah. Kan? Jadi tuan-tuan dan mati Allah, bukan senang tu. Jadi imam dia membawa peranan penting. Dia tak boleh lah baca, bila nak baca banyak-banyak ni, dia buat style tahqiq tu tadi ataupun tartil. Jadi kena bawa laju sikit, iaitu al-hadar. Ini kadar kelajuan dalam bacaan yang dibenarkan oleh Al-Quran. Tapi yang paling dituntut mana? At-tartil. Itu paling dituntut. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil juga merangkumi tajwid. I'ta' kull haqqin haqqahu wa mustahaqqahu min makharijil hurufi was sifati. Daripada kadar kena berikan hak pada setiap sebutan huruf dan juga sifat dia. Panjang, pendek, mudud, dengung, tak dengung, itu kena betul. Sebab tu kalau kita cek Fatihah, tuan-tuan, saya tak buat pi surah lain. Kita cek Fatihah ya. Kemarin pun saya kat mana tu, kita bawa cerita Fatihah ya. Sebab Fatihah ni asas dalam salat kita, rukun, bukan sekadar asas, dia rukun dalam salat. Tak betul Fatihah, hancur habis. Salat kita tah ke mana? Selama hari ni kita duk buat tu, tah ke mana? Jadi kena hati-hati pada bacaan Fatihah. Apatah lagi kesalahan itu kesalahan besar, bukan kesalahan kecil. Kesalahan kecil tak apa, dia tak jejahkan. Setakat dengung ke, setakat panjang pendek itu dia tak menjejahkan. Tapi jangan berlaku sampai tukar huruf. Itu jangan, hati-hati. Tukar huruf sama ada merubahkan maksud ataupun tak merubahkan maksud. Yang ni kena jaga. Saya dalam bengkel bengkel Fatihah.
Bangkit Fatihah ni selalu kita buat sehari jugalah, bangkit Fatihah ni. Nak cerita tentang Fatihah tu satu, kemudian cara menyebutnya, dan ada 50 kesalahan. 50 kesalahan yang biasa kita duk buat dalam ketika mana kita membaca Fatihah. Ada 50 kesalahan. Saya ambil sikit daripadanya. Malam ni sikit-sikit lah. Kalau kita baca Fatihah, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Tang Bismillah tu rasanya jelas lah kot. Jelas, tak ada salah lah. Biasanya orang tak salah tang tu. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ramai orang duk buat. Adik-adik, bila sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan tutup mulut. Bila dia tutup mulut, dia tukar daripada nun jadi mim. Selalu macam tu lah. Dan yang paling malang, tuan-tuan, adik-adik kita, anak-anak kita tadi baca, tak apalah mereka baca pasal mereka mengaji cara tu. Tuan-tuan pi mana pun, seluruh alam ni, seluruh Malaysia ni, kalau dengar orang budak-budak baca, sediakan baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu budak bacalah. Tak apalah mereka budak. Ini kadang-kadang mak budak pun macam tu juga. Cuba baca makcik Fatihah. Bismillah. Kentak tu sama seluruh Malaysia baca macam tu. Lepas tu kena ada, dalam hadis tersebut, wartaqi, kena tingkatkan mutu bacaan. Termasuk yang penting yang kita kena betulkan bacaan ni pada Fatihah, pasal dibaca, wajib dibaca dalam solat. Dia asas, dia rukun dalam solat. Tak betul Fatihah habis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun. Alamin. Itu satu. Ramai orang dah buat silap. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ni ada silap tak biasa? Biasa tak ada lah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nun, bukan Maliki Yaumiddin. Jangan tutup mulut. Maliki Yaumiddin. Kalau boleh senyum-senyum, tapi jangan senyum waktu solat, orang heran pasal apa senyum ni. Kan? Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, na'budu. Ramai orang duk sebut na'budu. Dia nak makan budu apa? Na'budu. Bukan na'budu. Na'budu, ain. Cuba sebut semua, ramai-ramai. Na'budu. Na'budu. Bukan na'budu. Na'budu, ain. Kalau dia na'budu, dia tukar huruf. Dia pergi tukar huruf. Daripada ain, dia tukar pada hamzah, na'budu. Tak ada maksud. Yang ada maksud na'budu lah. Dia nak pergi makan budu. Na'budu, kami menyembah. Tu maksud dia. Na'budu, ain. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, sebutan sin. Kadang-kadang kita nak sebut tu tepi ke sad, nasta'in pun ada. Nasta'in pun nak pergi ke sa pun ada. Dia sin, nasta'in. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, sebutan sad. Ihdinas sad. Cuba sebut ramai-ramai. 1, 2, 3.
Sebutan qaf, mustaqim. Jangan tukar dia qaf pada kaf. Mustaqim. Habis tukar tu, tukar terus, tak ada maksud. Mustaqim tu belakang rumah kita tu. Mat mustaqim. Yang ini mustaqim. Qaf, mustaqim. Jangan tukar huruf. Mustaqim. Kemudian, siratal ladzina. Ini paling majoriti orang duk buat silap. Siratal ladzina. Zal. Sebutan zal. Ramai orang duk sebut siratal lazi. Apa beza? Bunyi macam sama tapi tak serupa. Siratal lazi dia bagi jadi zai. Tu zai tu. Kalau siratal lazi dikeluar sikit zal, dikeluar sikit lidah dia, itu zal yang betul. Siratal lazi. Cuba sebut ramai-ramai. Keluar sikit lidah. Siratal ladzi. Tak payah keluar terus macam tu. Sikit ya. Keluar lidah tu. Kena gigi atas, kena gigi bawah. Siratal ladzina. 1, 2, 3. Keluar lidah tu, dia jadi zal. Itu betul. Dia tukar zai, tak ada maksud. Berubah maksud. Bukan berubah. Dia tak ada maksud. Bukan al-ladzina tu maksudnya yang. Al-ladzina. Siratal ladzina, ya. Kemudian an'amta, sebutan ain, an'amta alaihim ghairil maghdub, sebutan ghain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Amin. Sebutan dad. Dad ni terangkum padanya sifat antaranya istitalah. Cuba sebut sama-sama. Ya. Itu pada suratul Fatihah. Kalau kita perhati itu hak tajwid tu baru baca kemas, baru kena pada tempatnya. Baru kena. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, itu satu hal yang berkaitan dengan suratul Fatihah, tentang apa dia panggil tajwid dia, sebutan dia. Barulah kita pergi pada surah-surah yang lain, kemahkan pada surah-surah yang lain. Saya tuan-tuan, dalam mana-mana interview lah, kalau saya jadi penemu duga, antara soalan dia baca Fatihah loh. Itu soalan dia. Sama nak masuk kerja ke, ataupun nak pergi sambung belajar di universiti ke, saya salah seorang penemu duga lah. Soalan dia, sebelum tanya hal-hal lain tu, Fatihah dulu. Fatihah dulu. Sebab Fatihah ni asas dalam hidup. Kan? Penting Fatihah. Tak mau dengar lagi dah kalau dah tua. Kadang tu yang mengaji dengan kita, yang mengaji tu, umur, kalau kita nak masuk universiti. Biasa masuk umur universiti berapa umur? 18, 19, 20 lah. Dah kadang tu berjambang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berjambang dah. Baca tara tu lagi. Sebab apa ibu ayah hormati Allah? Kerana tak dibetulkan bacaan tu. Dan menganggap kalau dulu pada masa sekolah kafar dulu tu dah habis. Dah khatam Quran, katup Quran tu simpan dalam lemari. Tak payah dah pergi mengaji ni. Faham kita kan, kebanyakan kita Quran ni hanya dibaca pada peringkat sekolah rendah. Anak-anak kita pun kita tekan di masa sekolah rendah ya. Dia masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4, 5, 6 ni tak ada dah nak improve. Nak pertingkatkan. Dalam hadis sebut irtaqi, naikkan mutu bacaan Quran dia. Akhir dia baca dalam keadaan apa yang dia tahu masa sekolah rendah. Tara tu je. Jadi sayang dia hidup dalam keadaan akil balik ni. Dah umur berapa dah? 20 tahun. Para hadirin. Jadi saya suruh betulkan Fatihah. Betulkan. Immediately suruh betulkan. Sebab dia akan baca dalam solat dia. Penentuan sah, keabsahan salat tu bergantung kepada Fatihah. Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil
kitab. Tidak ada salat melainkan orang yang betul bacaan Fatihah dia. Orang yang membaca suratul Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, kita di Perlis ni, kita baca bismillah kuat ke pelan? Kuat pelan? Pelan. Kita di Perlis baca pelan. Ikut mana? Ikut Al-Kufi. Dia ada ulama fawasil dalam ilmu fawasil. Dia ada ulama dia panggil golongan Al-Kufi. Kufi ni belah-belah Iraq tu. Dalam kaedah ilmu fawasil dia kata wal kufi maki ya'uddul basmalah siwahuma ula alaihim uddalah lal witra tasin dhirra tamat. Itu ilmu fawasil. Jadi Kufi ni dia mengira bismillah tu mesti dibaca sebahagian daripada Fatihah. Bismillah tu sebahagian Fatihah. Maknanya kita baca terang ke, kita baca pelan ke, bismillah kena baca. Saya duk faham setengah tu, ada setengah tu dia kata sir tu maksudnya tak baca. Salah tu. Sir tu tetap kena baca, tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dengar kat telinga kita. Jangan dengar sampai kat orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak baca bismillah. Bila dia tak baca basmalah, tak sah lah menurut Kufi. Menurut kebanyakan jumhur ulama. Dia lain kalau dia ikut Madani. Ikut Madani. Madani punya style, mereka menganggap basmalah bukan sebahagian daripada Fatihah. Jadi dia terus baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sir pun tak baca, jahar pun tak baca. Tak baca pelan, tak baca terang. Jadi kita ni pegang yang sir tu tetap kena baca. Bismillah tu tetap kena baca. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu bab yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Penting ilmu tajwid ni tuan-tuan. Jangan duk ingat dulu kita dah mengaji dulu dah sampai sekarang tak payah. Irtaqi kata Nabi SAW. Hadis tersebut yuqalu sahibul Quran iqra wartaqi, naik kamu tu. Saya alhamdulillah Allah berikan kesempatan dalam bidang Quran. Syukur pada Allah. Saya ingat tuan imam kita pun ramai lagi lah. Ustaz-ustaz kita para alim ulama diberikan kesempatan dengan bidang Quran. Saya ingat kita dah bila dah hafaz Quran 30 juzuk masa tingkatan 3 kan. Ingat dah kemas lah. Rupanya kena tingkat lagi. Kena ulang lagi Quran tu, kena betulkan lagi bacaan. Saya pergi Madinah. Di Madinah saya berguru dengan beberapa orang guru. Selain daripada di universiti tu, kita pergi ke Masjid Nabi SAW. Ada waktu antara asar ke isyak tu duduklah kat tiang-tiang. Kalau ibu ayah pun biasa pergi Madinah, tengok ramai orang duk kumpul kat tiang-tiang tu kan. Saya antara guru saya yang awal ketika saya pergi Madinah awal 2000 dulu. Guru saya yang pertama dalam bidang Quran ni disuruh betulkan balik bacaan ni dan ambil sanad bacaan Quran daripada dia sampai kepada Rasulullah SAW. Dia punya level tu 28. 28 level antara dia hingga ke Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW tu ada sahabat yang agung, antaranya Abdullah bin Mas'ud, antaranya Ubay bin Ka'ab dan yang lain-lain lah. Tapi syekh saya yang pertama ni dia munqati'. Tak ada sahabat dari tabi'in terus pergi ke Rasulullah. Dia munqati'. Dia terputus. Berbeza dengan syekh saya yang kedua, Syekh Jamilur Rahman. Dia punya sanadnya bersambung sehingga ke para sahabah. Dia ada 32. Dia punya sanad bacaan, silsilah bacaan sehingga ke Rasulullah SAW. Jadi diperbetulkan. Saya baca depan syekh saya. Saya baca. Yang Syekh Khalid Al-Misri ni dia okey. Sebab saya punya gaya bacaan tu ikut ke Mesir sikit. Dia ikut style Mesir. Tapi mari dengan Syekh Jamilur Rahman ni, dia punya bacaan dia lebih ringan sikit. Dia sebutan-sebutan huruf tu. Dia lebih ringan. Tuan-tuan kalau pergi Madinah,
tuan-tuan dengar imam dia baca, ringan je. Biasa dengar tak? Pergi Madinah dengar imam dia baca ringan sikit. Berbanding dengan syekh-syekh Arab yang lain-lain ni, dia agak berat sikit sebutan huruf dia. Jadi dia minta kepada saya supaya sebutan-sebutan huruf tu diringankan, sebutan-sebutannya. Contoh macam mana? Kita kata Maliki Yaumiddin. Kita sebut macam mana? Maliki Yaumiddin. Itu ma tu, itu selalunya syekh-syekh daripada Mesir. Mari syekh daripada Madinah ni disebut-sebut ma. Cuba sebut. Maliki Yaumiddin. Saya ingat orang Perlis, orang Kedah paling mudah nak sebut. Maliki Yaumiddin. Dia terang gitu. Antara tu saya cadangkan kepada tuan-tuan, balik ni nanti tunjukkan pada anak-anak kita tu yang baru nak terdedah dengan Quran, tengok YouTube ke, Facebook ke, tekan nama-nama Syekh Madinah. Saya mula bacaan saya agak berat juga, ikut Syekh Mesir. Kemudian bila saya mengaji dengan Syekh Jamil Rahman, diperbetulkan bacaan, saya dah banyak ikut cara bacaan imam-imam di Madinah. Antaranya, boleh tekan nama-nama ni, antaranya Syekh Dr. Mahir Al-Aqaili. Dr. Mahir Al-Aqaili itu sedaplah bacaan dia. Macam mana bacaan dia? Pernah dengar Syekh Dr. Mahir? Imam boleh buat sikit? Dr. Mahir tak boleh? Antaranya juga Syekh Dr. Ayub. Dr. Ayub Al-Ansari, sama dengan guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Syekh Dr. Ayub. Guru saya Jamil Rahman pun bacaan pun macam tu juga. Mahir Al-Mu'aqili, Syekh Dr. Mahir Al-Mu'aqili. Jadi semua orang muda-muda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih kurang macam itulah. Bacaan dia lebih ringan daripada saya baca awal tadi. Tuan-tuan dengar saya baca awal tadi, Syekh Abdul Basit. Ini semua Syekh Mesir. Jadi diperbetulkan balik. 30 juzuk kena betulkan. Betulkan balik daripada awal. Macam mana cara sebutan. Sebab apa? Bacaan Quran ini, kita duk ingat kita dah habis belajar takat tu je. Tak. Bila kita masuk dalam bidang Quran, kita nampak banyak benda yang kita tak tahu. Tadi ni kita mengaji Hafsin an Asim, nama guru dia. Siapa nama tok guru kita, tok guru bacaan kita ni? Yang kita duk baca panjang macam ni, dengung tara ni. Siapa nama guru tu? Hafsin, guru pada Hafsin Asim. Ni ingat ni, takut kena tanya dalam kubur nanti. Siapa imam Quran kita? Kita dah habaq Imam Ja'far kat sekut ni, dekat bahu ni kan. Bukan Imam Ja'far, Imam Siddiq mana-mana, bukan. Tok imam kita bukan. Imam qiraat tu adalah Hafsin an Asim. Hafsin, hafaz. Orang Melayu kata hafaz. Guru pada hafaz tu Asim. Yang ni kita baca Fatihah. Nanti kalau tuan-tuan pergi tempat lain, macam di belah-belah Afrika, manalah tahu kan. Pergi Algeria ke, Morocco ke, dia baca Fatihah dia lagu lain pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Zira. Dia tak baca sira, zira. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Dia tak baca alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Warash. Dia panggil imam yang membaca. Kaedah bacaan macam tu, imam dia siapa nama? Warash. Warash. Itu belah-belah Afrika tu. Saya mendalami pula bacaan dia. Macam mana bacaan Warash? Wasal, tak wasal, sebagainya. Ibdal, hamzah, macam-macam. Oh, rasanya, ya Allah, luahnya ilmu Quran ni. Jadi kalau nak bawa dalam salat, boleh tak kita nak buat Warash? Boleh. Imam tu dia kena kuasai bacaan Warash. Dan dia kena habaq kat makmum belakang. Takut makmum pening. Pernah berlaku satu tempat, kawan saya dia praktis, dia mengaji dah Warash ni. Dia balik kampung, dia lupa nak habaq kat makmum. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Makmum semua amun. Pakai amun hari tu. Ini cerita dia kena hati-hati juga. Ini bacaan Warash. Dia ada bacaan yang lain, Abu Amru umpamanya. Macam kita baca wadduha. Warash kalau baca wadduha, dia baca macam tu Warash. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Itu kalau orang Perak kata ini bacaan orang botek, dia katanya. Ini bukan bacaan orang botek. Orang saya kalau baca kat Parit sana, Perak tempat saya lah. Oh, dia kata ini ada juga orang Arab baca cara botek, kata dia. Bukan baca botek. Itu bacaan. Syekh kita tahulah Seri Iskandar, dia belah-belah botek tu. Itu bacaan Imam Warash. Dia ada satu lagi, Imam Abu Amru. Imam Abu Amru popular juga. Dia daripada Sab'ul Qira'ah Al-Mutawatirah dia panggil. Qiraat yang mutawatir, yang diterima pakai oleh Nabi SAW. Terima pakai. Abu Amru dibaca lagu lain. Wadduha Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan orang Kuala kata itu bacaan dia. Bukan bacaan orang Kuala. Bacaan Imam Abu Amru. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Abu Amru. Dia ada saktah latifah. Jadi para hadirin dan rahmati Allah, ilmu Quran ni luas. Ilmu baca je baru. Belum lagi kita masuk ilmu tadabbur, ilmu tafsir Al-Quran. Nak berhenti, faham, nak masuk tengok ayat-ayat tu kan, nak faham. Belum lagi kita masuk tu. Itulah ilmu Quran. Sebab tu ilmu Quran tak boleh berhenti. Kena terus. Saya pun nak syorkan pada Jaib nanti. Saya nak lebih tekankan pada setiap kali saya datang, saya nak bicara banyak tentang tajuk Al-Quran ni. Tentang tajuk Quran. Sebab saya rasa saya bertanggungjawab dengan ilmu ini. Apa yang kita dapat tu, kita nak sampaikan kepada masyarakat. Ilmu Quran, sama ada bacaan dia ke, sama ada dari sudut nagamat dia ke, nak baca lagu apa tara macam mana. Hari ni memang Mekah tuan-tuan, Masya Allah, sedap sungguh mereka. Dia macam-macam lagu dia orang duk bawa. Sebab bacaan Al-Quran itu dia ada tarikan dia. Dia ada daya penarik dia. Macam mana orang boleh berdiri satu juzuk Quran bersama dengan imam, dia pun tak lari pun di Mekah tu.
Sebab bacaan itu ada daya penarik. Mari tentang ayat yang berkisar tentang doa. Dia bunyi itu lagu doa lah, minta dengan Tuhan. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'. Bila sebut Rabbana, Rabbana ni doa, minta dengan Tuhan. Syekh saya, Syekh Dr. Salahul Budir, dia kalau jumpa mana-mana ayat yang cerita pasal doa, cerita pasal minta ampun dengan Tuhan ni, menangis dia. Berhenti, berapa minit berhenti. Kita ni kadang-kadang berhenti juga imam kita. Pasal lupa, tak tahu nak sambung ayat apa. Lupa, lepas tu backup pula tak tegur. Tapi ini berhenti ni pasal bacaan tu sedap. Dia ada daya penarik. Ini dia panggil lagu-lagu dalam Quran. Apa bentuk lagu yang sesuai? Sama ada jiharkah ke, sikah ke, kan? Ataupun hijaz ke, ataupun nahawand ke, itu dalam bentuk lagu-lagu dan kesesuaian. Ya, hari ini saya tengok imam-imam Mekah yang baru-baru ni ramai mempelopori dalam bidang ini. Saya show ke adik-adik, kalau balik nanti buka satu. Ni rakan belajar saya dulu. Dia senior sikit 2-3 tahun. Bacaan dia Masya Allah hebat. Syekh Mashari. Saya sangat suggest dengar bacaan dia. Syekh Mashari, nama panjang dia Al-Afasi. Dia ni mengaji, masa kami mengaji di Madinah tu, dia atas saya 2 tahun. Setahun atau 2 tahun begitu. Tapi dia tak dan habis belajar. Pasal dia punya ilmu pun hebat dah. Jadi kerajaan Kuwait panggil dia balik. Tak payah dah lah, hang balik ya. Kerajaan Kuwait bagi dia satu stesen TV untuk dikendalikan program di satu stesen khas. Dia panggil TV Al-Afasi. Dimasukkan tentang Al-Quran, tentang Al-Anshudah, nasyid-nasyid yang bagus, tentang pengajian ilmiah, tentang nasihah dan sebagainya. Itu peranan orang Al-Quran, sahibul Quran, yang sangat dikehendaki, yang diperlukan dalam sesebuah masyarakat. Itu dengar balik ni, dengar Syekh Mashari. Ibu-ibu, saya tengok ni ramai ibu-ibu muda. Anak-anak kecil ni bagi dengar dah Quran. Jangan tunggu dia darjah 1 ke, darjah 2 ke. Kecil lagi. Saya dedahkan dengan anak saya tak bawa dia hari ni. 4 tahun. Masa dia 4 tahun lagi, dah dedahkan dia dengan ni Quran-Quran di rumah tu dalam kereta. Bacaan Mashari, bacaan Salahul Budir, bacaan Bandar Balilah. Ni semua syekh-syekh besar ni dalam bidang Quran. Dia dengar, tapi dia boleh bawa. Dia dengar tu bukan dengar saja, dia hafal terus. Dia hafal. Kan? Daripada 4 tahun lah dah 8 tahun. Kakak dia lah dah nak masuk 11 tahun. Kita pelan-pelan sambil dalam kereta tu, sambil kat rumah tu, lah dah pegang 5 juzuk Quran hafal. Sambil 5 juzuk, 6 juzuk Quran. Sambil saja, belum betul-betul fokus. Jadi ambil kesempatan pada anak-anak kita ni, biar mereka terdedah dengan Quran. Dia akan datang minat tu sendiri ya. Minat nak pergi dengar Quran, minat nak pergi ngaji Quran, dia akan terdedah sendiri. Nanti bila besar, tanya dia, nanti nak masuk sekolah mana, dia akan abang sendiri. Nak pergi tahfiz, dia akan sebut gitu. Biasa anak-anak macam tu, dia akan sebut sendiri. Dia nak pergi mengaji Quran, nak pergi mengaji tahfiz. Dulu tuan-tuan, bila sebut Quran tahfiz ni, orang pandang nak jadi apa, jadi imam lah. Takat tu lah. Lah tak, orang duk berebut pergi hantar pergi tahfiz. Betul tak? Termasuk kita di Perlis ni. Orang berebut pergi hantar pergi sekolah agama, sekolah tahfiz lah khususnya. Tujuan dia nak boleh anak tu bidang Quran. Nanti dia boleh sekali. Anak tu nak jadi engineer ke profesional apa pun bidang, dia boleh. Tapi asasnya mereka ada Al-Quran. Supaya kita nanti digelar sahibul Quran. Ya, hadis Nabi SAW, inna hamalatal Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang menanggung Quran, orang yang bersama dengan Quran ni, orang yang mengaji dengan Quran, dia tak putus-putus, tak jemu dia dengan Quran.
nanti dia akan dibangunkan bersama dengan, dia akan sentiasa bersama dengan para malaikah. Ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan sama ditemani oleh para malaikat. Dunia sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah golongkan kita daripada kalangan golongan orang-orang yang berdampingan dengan Al-Quran, mereka yang sentiasa cintakan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya buka lebih kurang 10 minit ni. Kalau ada soalan daripada ibu-ibu, ayah-ayah, boleh tanyalah apa soalan. Boleh tanya. Ada apa-apa soalan silakan. Tu mic pun ada tu, mic tu. Boleh. Silakan ayanda. Baca Fatihah ni yang Nabi anjurkan ketika salat tu macam mana? Adakah dengan kita baca, dengar kat telinga kita, ataupun dengar kat telinga orang lain? Yang Nabi anjurkan secara sir. Fatihah sebagai seorang makmum ni sir. Yang boleh terang ni siapa dia? Imam je. Makmum sir. Menurut Abu Hanifah tak payah bacalah, kita tak ikut Abu Hanifah. Kita baca sir. Sir ni maksudnya kita je dengar. Kalau orang sebelah dengar bacaan kita, maknanya itu jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca konon pelan lah. Tapi orang sebelah dengar, bukan kata orang sebelah, hujung-hujung pun dengar bacaan kita. Itu dah jahar, terang. Itu Nabi tak anjurkan. Mengganggu bacaan makmum yang lain. Sebaliknya kita seorang je dengar. Tuan-tuan dengar saya baca? Tak dengar kan? Tapi saya dengar saya baca. Itu sir. Boleh faham tak? So yang dikendaki dalam solat kita sir. Jangan sampai mengganggu bacaan makmum yang lain ataupun makmum lain dengar bacaan kita. Tak boleh. Sama jugalah takbir intiqal, takbiratul ihram. Kita seorang je dengar. Kita seorang dengar. Bukan Allahu Akbar. Dia pula jadi imam yang kedua duduk belakang tu. Tak boleh. Kecuali kita ditugaskan jadi muazzin yang tolong bagi kuat suara imam. Itu tak apalah. Macam di Masjidil Haram kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tak apa. Tapi ini semua sepakat satu masjid semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tak boleh. Tak dibenarkan. Kita seorang je. Allahu Akbar. Itu boleh. Sami'allahu liman. Kita seorang. Sami'allahu liman. Seorang kita aja. Tak payah sampai kawan sebelah dengar bacaan kita. Samalah macam masa sebut Subhan Rabbil Azimi wa bihamdih. Seorang kita aja. Subhan Rabbil Azim. Tak payah Subhan Rabbil Azimi wa bihamdih. Subhan Rabbil Azim. Tak payah. Dia mengganggu bacaan orang sebelah. Itu yang dituntut ketika mana kita membaca Fatihah ataupun tasbihat ataupun tahmidat yang ada di dalam tasbih ke, tahmid ke, takbir ke di dalam solat. Maknanya kita seorang dengar, bukan orang lain yang dengar. Itu yang dituntut begitu. Saya dulu macam tu jugalah. Pasal kita faham baca seorang ni, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar. Tapi kita lupa tak boleh bagi dengar orang lain. Jadi bila saya pergi Madinah, masa mula-mula saya baca gaya tu lah. Saya duk ingatlah berapa ramai Pak Syekh tegur saya. Pak Arab ni kalau dia tegur direct tegur. Ya Syekh, dia panggil ya akhi. Kan dia panggil macam-macam gelaran lah. Dia kata la tarfa' sautak. Itu saya kata saya tak naikkan suara. Saya dengar dia kata aku dengar bacaan kau. Dia kata aku dengar bacaan kau. So jangan memperdengarkan bacaan kau kepada aku. Semenjak daripada hari itu, hari pertama saya datang Madinah, Masjid Nabi, saya baca konon-kononnya sir lah. Tapi sebenarnya bukan sir, itu jahar. Cuma taraf jahar tu jahar yang tak berapa kuat lah. Ya, boleh faham tak? Jahar tu banyak tingkatan dia. Tingkatan yang kuat ni jahar yang dilakukan oleh imam.
Tapi makmum kita pun kadang-kadang terbuat jahar, ternyaring suara kita. Itu tak dibenarkan. Jadi itu satulah. Ada soalan lain? Boleh jelas. Macam mana? Dari segi hukum, kadang-kadang dia mengganggu dia baca jahat, tapi suara dia kuat. Sampai mengganggu keluarga dia bantu terbaca. Dia baca mengganggu dia. Manusia ni tak sama. Betul. Maksudnya hukum sah ke tak sah salat dia ke atau macam mana? Salat tu sah lah. Salat tu sah. Cuma dia asim. Kalau niat dia tu kalau dia tak tahu, dia tak asim. Tak asim ni maksudnya apa? Berdosa. Kalau dia tahu, saya dah sebut ni, dia dah faham ni, dia menganggap tak apalah, aku dah terbiasa macam tu, tapi dia asim. Pasal ada larangan daripada Nabi SAW, jangan mengganggu solat orang lain, kan? Asim ni berdosa. Tapi kalau dia tak tahu, sebelum daripada ni dia tak tahu, saya tak tahu pula, kan? Dan saya rasa itu bukan mengganggu, dia tak tahu. Jadi hadis Nabi kata rufi'al qalam al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kalau kita tak tahu, tak reti, tak faham ataupun jahil sebelum daripada ini, itu tidak apalah, dia tidak asim, tidak berdosa. Allah Taala alam. Silakan. Dalam bacaan Al-Quran, Okey. dia terdapat beberapa bacaan kan, qira'at. Ya. Berapa qira'at yang sahih daripada Nabi? Dan contoh macam kita baca Al-Fatihah, baca qira'at Hafs dan Asim kan. Lepas kita baca Warash. Kita sebutan itu berbeza kan. So adakah dia mengubah makna? Okey. Satu, berapakah yang mutawatir? Jawapannya saya pakai satu pandangan lah, iaitu 7 yang mutawatir. 7 bacaan yang mutawatir. Itu satu. Mutawatir ini diterima oleh Nabi SAW. Yang kedua, kita ubah kepada Warash. Adakah dia akan ubah makna? Ya, dia akan ubah makna. Tapi makna itu masih dalam lingkungan yang Nabi benarkan lah. Dia tak tersasar jauh lah. Kalau kita baca bukan kata Fatihah, pada ayat-ayat yang lain pun kadang-kadang dia merubah makna-makna ayat tu. Dan Nabi mengatakan ya, boleh. Bila Nabi membenarkan tu, tak ada masalah lah. Disebabkan kebenaran yang diberikan oleh baginda Nabi SAW. Itu satu, merubah makna. Satu lagi, Nabi meraihkan dialek. Arab ni banyak dialek. Tu tadi tu wadduha, wadduha. Itu dialek. Kita kat Perlis ni pun saya rasa macam-macam dialek. Kuala Perlis lagu dia. Betul. Lagi Abi lagu dia tadi dah. Okok tadi apa tu saya tengok. Okok So Nabi SAW meraihkan dialek di kalangan orang Arab tu. Orang kampung lagu cara baca dia, Nabi raihkan. Orang bandar lagu dia, Nabi raihkan. Tapi kita yang raih tak raih ni, Nabi lah. Kita tak boleh lah nak accept benda tu. Kita pun kata, boleh lah. Orang Siam baca Fatihah lagu dia, tak boleh lah. Sebab Nabi tak pernah pun accept orang Siam baca macam mana. Tapi mesti mengikut kaedah yang 7 mutawatir tu. Imam Asy-Syatibi disebut sampai 10 yang mutawatir. Al-Ashrul mutawatir. Itu yang Imam Asy-Syatibi. Al-Jazari 7. Dia kata 7 yang mutawatir. So itu ilmu qiraat. Saya tak nak pergi jauh sebab ilmu orang dalam bidang qiraat ni, kita yang hafsin asif pun kelang kabut ni kan. Panjang pendek dengung dia. So saya tak mau masuk pergi ke tu. Dia ada ahli dalam bidangnya. Bolehlah masa yang akan datang ni kita bincang bab tu, tapi itu bukan open pada semua. Dia kena bersasar. Orang yang bidang Quran, orang yang hafiz Quran, dia mudah. Ataupun orang yang mengaji Quran, dia bolehlah kita bagikan penerangan sedikit sebanyak tentang ilmu al-qiraat. Ilmu qiraat, bacaan. 3 ilmu yang semakin pupuh. Kepakaran dia semakin pupus. Ilmu qiraat, ilmu faraid, dan ilmu falak. Ilmu qiraat ni ilmu bacaan, saya duk baca tadi tu.
Kemudian ilmu faraid. Orang tak reti ni, kira fiqhul mawaris ni. Mati mak, mati tinggal suami, ada anak 2 orang, anak lelaki 2 orang, anak perempuan 3 orang, ada mak dia pun ada. Berapa dapat peninggalan tu? Itu mawaris ataupun faraid. Kepakaran dia kurang. Yang ketiga, falak. Ilmu falak ni ilmu astronomi. Nak menentukan kiblat, nak tentukan apa nama kedudukan kiblat, macam-macam lah ilmu falak ni kan. Kepakarannya kurang. 3 ilmu ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa dan waktu. Ada soalan lagi selain daripada itu? Share kita. Ada soalan, silakan. Adakah menjadi satu kesalahan jika bacaan kita siratal mustaqim jadi siratal mustaqim? Satu lagi waladhdallin dengan waladhdallin. Kalau kita sembahyang dalam solat doa, kita ikut imam tu atau mufaqqah? Contoh yang pertama, kedua saya tak dapat beza. Yang pertama siratal ladzi, dia baca siratal ladzi. Sin ke? Dia bagi jadi sin. Okey. Jadi satu kesalahan. Kalau sembahyang kita yang mufaqqah. Okey. Kalau kita ahli Quran, kita dengar salah ni, kita boleh tegur tu satu. Dia baca siratal, ketara tu siratal ladzi. Kita dengar dan kita pun memang pakar lah sebutan-sebutan ni. Jangan tak tentu hala, kita pun lebih kurang je baca. Dia kena orang yang tegur ni, orang yang mahir lah. Jadi kita pun sebut sira, boleh kita nak tegur dia. Tapi kalau dia tak dapat tangkap apa yang kita ni kan, kita pun juga, kita bila tegur tu sira, bunyi sin juga. Imam kata orang yang tegur aku lebih kurang aku. So teruskan salat, dan dia boleh memilih yang kedua, mufaraqah. Dia kena tegur dulu, lepas itu barulah mufaraqah. Kalau dia ahli lah dalam bidang itu. Tapi kalau kita pun tak yakin, dalam kampung ni yang paling bagus bacaan Fatihah dia imam. Sudahlah tu. Tak payahlah komen dah. Kalau dia mahir, dia duduk depan. Boleh faham tak? Kalau dia mahir, dia yakin dia bacaan Fatihah dia bagus, dia kena bagi tahulah, saya rasa saya bacaan Fatihah paling bagus setakat ni. Rasanya tak ada orang lain yang layak di kampung ni, saya jadi imam. Itu tak apalah. Tapi kalau dia duduk belakangnya, imam baca tak betul, cuba baca tengok. Nak dengar pula. Itu kena tengok dulu. Faham tak? Dia bukan sambarono je, siapa-siapa boleh kata kawan ni tak betul. Dia kena ahli. Ahli dalam bidang Quran tu. Dan Nabi SAW sebut, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang nak jadi imam ni, mereka yang aqra', bacaan yang paling itqan, bacaan dia bagus dan kemahlah bacaan dia, baru dia layak jadi imam. Ada juga hadis Nabi SAW sebut, ya ummul qaum afqahuhum li kitabillah. Yang jadi imam ni mereka yang faqih bagi kitab Allah. Wallahu ta'ala alam. Itu saya menjawab kau nah. Okey. Ada lagi? Okey. Kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah menerima perhimpunan kita pada malam ini. Ayah anda kita ada soalan ayah anda. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang tu imam belum bangun lagi. Dia Allah, orang bangun bangkit lah. Allahu Akbar. Mungkin imam sakit lutut kot noh. Imam sakit lutut kot, dia lambat. Dia kalau ikut kaedah tu imam dulu, apa pun imam dulu kan. Nabi kata innama, faham tu. Dia kok mana pun imam kena selesai dulu. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, kata Nabi SAW. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Mana apa-apa imam selesai dulu. Kita tengoklah kalau imam tu muda, kita boleh agak lah. Imam ni naik ni, aku rasa dia dululah. Tapi kalau imam tu tak berapa, lutut sakit,
kawan baru 2-3 hari gout kan, contohnya kan. Kita boleh agak lah imam tu, bagi dia selesai dulu. Kita duduk, orang kata duduk transit. Boleh duduk transit dulu. Kita naik, dia nampak dia naik atas, kita pun baru naik atas. Boleh meraihkan macam tu. Tapi kalau imam tu memang jenis slow, nak naik tu pun 1 minit, saya rasa pakat bagilah kot yang siapa yang boleh laju sikit ni. Dia rehat dululah kan. Dia dah okey, baru dia pergi naik. So imam ni penting, sebab dia nak mengimamkan orang di belakang ni. Jangan bagi ada gundah gulana tak tentu hala kan. Dia kena cantik. Dia takbir, idza kabbara al-imam fakabbiru. Imam angkat takbir, semua angkat takbir elok je. Kalau imam pun sakit tangan, lenguh tang ni, salah urat, jenuh lah kan. Bagi kalau dia rasa salah-salah apa tu, tak apa kena badan dia, bagilah yang sihat. Bagi yang sihat. Lepas dia sihat, dia dah okey, baru dia naik balik. Idza kabbara al-imam fakabbiru, idza sajada al-imam fasjudu. Tu hadis kan? Mana imam kena selesai dulu. Wa idza raka'a al-imam farka'u. Bila imam rukuk, kita rukuk. Itu kaedah dia. Barulah solat tu cantik. Wallahu taala alam. Ada soalan lain? Itu kaedah dia tadi, itu saya sebut tadi, imam dulu. Itu kaedah dia. Itu kaedah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah kalau kita nampak kita dulu daripada imam. Imam duduk rokok, duduk tak bangun lagi, kita dah i'tidal dah. Tak sah. Sebab tak boleh mendahului imam. Malah itu jumhur, pandangan jumhur fuqaha, tak sah kalau kita mendahului daripada imam. Kalau sama, dalam mazhab Syafi'i sebut makruh. Makruh. Sebaiknya imam kita dengar sami'allahu liman, imam pun kena kemaslah. Dia sebutan dia dengan pergerakan dia sama. Sami'allahu liman hamidah. Boleh faham? Jangan dia sami'allahu liman hamidah, tak bangun-bangun lagi. Kawan dah bangun, imam duduk rokok lagi. Dia sebut dulu baru bangun. Tak betul lah. Dia sama sebut. Sami'allahu liman hamidah. Baru orang boleh agak dah. Dia dah selesai, kita pun sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Barulah kita pun Allahu akbar. Ini kadang-kadang dia duduk tang tu lagi, tapi dah sebut dah, dah habis dah. Tu dia kena bagi cantik lah. Itu perlukan kepada afqah, faqihnya imam tu. Dia kena pandai raikan makmum dia macam mana sebutan tu satu hal lah, satu hal yang besar lagi, dia kena tahu keadaan makmum dia. Kalau dia tengok semua pakat bawa tongkat semua kan, duduk atas kursi semua, baca tu jangan panjang lah. Imam kita dia baca ringkas je. Pasal dia tengok pun datang, wallah kan, dah macam ni dah, sengit sana kanan kiri kan. Yang itu faham-faham lah. Sebab Nabi pun suruh macam tu. Tengok belakang, fa inna fihimud da'if wal kabir was saqim. Ada orang lemah, ada orang tua, ada orang yang sakit, jadi Nabi suruh raikan. Ini penting bila kita salat, kita tahu keadaan makmum di belakang tu macam mana. Wallahu taala alam. Ramai juga akhir-akhir ini lah, ramai yang sujud di atas kopiah. Sujud atas kopiah. Mana kopiah tu jatuh macam tu dah dia. Okey. Okey, sama jugalah orang yang sujud atas telekung dia kan. Jadi dahi ini salah satu daripada rukun sujud, betul kan? Ada 7 rukun sujud. Dahi ini, tapak tangan ni, lutut ni, kaki. Yang paling kena jaga dahi lah. Lutut tak apa tutup, kaki tak apa tutup, tangan pun sebahagian mengatakan tak apa pakai sarung tangan. Tapi dahi ni tak boleh tutup. Dahi tak boleh tutup. So kena, tak boleh sujud tu macam ni ya. Allahu akbar. Pakai kopiah pun macam ni, tak comel langsung. Kan elok nampak dahi tu. Jadi kena sujud tu elok nampak dahi.
Sama kat telekong pun bagi nampak dahi kita. Bagi nampak dahi. Jangan sampai nampak nak rambut lah, kan? Bagi nampak dahi. Jadi itu kena perhati tengok bila sembahyang lah. Dahi itu kena dahi. Allah Taala alam. Paling minimum dekat mana Ustaz dari tu? Dahi itu tara mana? Paling minimum nak kena. Maknanya kalau peratus tu macam ni lah, maknanya kena nampak keseluruhan dahi lah, kan? Ada yang kata buat macam ni, kadar dia macam ni, terpulang lah, jari orang tak sama, kan? Kadang jari tu bapak besar, dia buat macam ni pun dah penuh dah. Tapi majoriti nampak peratusan, percentage dahi kita tu nampak terbuka. Ada orang dahi luas, ada orang dahi dia kecil ya. Dia subjektif, kan? Dia susah nak diukur. Tapi nampak dahi tu, jangan sampai tertutup terus macam ni. Ini dahi pun nampak kening kan? Tak betul lah. Dia kena buka sikit lah. Itu dia. Allah Ta'ala alam. Kalau tengok syekh-syekh daripada Sudan, syekh-syekh kami di Sudan, syekh-syekh kami di Syria, dia punya tu serban tu, tebal tu. Ditutup tutup dahi habis. Tebal. Dia bukan macam pak-pak syekh kita ni. Tapi bila solat dia tarik. Syekh Azhar ke syekh mana dia akan tarik ni. Pasal nak bagi kena dahi. Kenapa kena tunjuk dahi ni? Kena pada tanah. Menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hinanya kita. Serban kita ke kopiah kita ke apa ke yang kita dah ada ni tak jadi apa. Pakailah kopiah jenis apa pun kena tunjuk dahi. Capal ke tak capal punya kopiah, dahi kena tunjuk. Nampak tak? Boleh faham tu? Yang faham, tak faham sudah. Lah ni orang duk pakai seronok pakai yang capal tu, saya pun duk heran. Sampai topi, cap pun capal juga. Tak faham. Terpulanglah terpulang. Tapi bagi saya, itu kena jaga bagaimana rukun dalam salat, bacaan dan sebagainya. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Wa barakallahu fikum. Daripada ibu-ibu kau ada nak tanya soalan? Ada? Ibu-ibu nak tanya soalan? Tak ada nak? Wallahu waliyut taufiq wassadad. Wa barakallahu fikum. Terima kasih di atas perhatian dan soalan yang saya tengok meriah lah soalan hari ini. Sebab saya cuba raikan anak-anak kita, dah ramai lah yang hadir pada hari ini dengan tajuk perbincangan kita yang agak kita kata mudah saja perbincangan pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.